Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini kes Zahid Hamidi dan rayuannya. Pastinya menggemparkan seluruh Malaysia. Dan ada yang suka, ada juga yang tak suka. Tapi Anda harus ikuti dulu apa kes sebenar Zahid Hamidi dan status rayuan itu. Dalam Kosmo Harian menulis tiada lagi penangguhan rayuan pembebasan Ahmad Zahid Hamidi 9 September ini. Mahkamah rayuan di sini menetapkan 9 September ini bagi tarikh akhir pendengaran rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak sistem visa luar negara VLN. Pada tarikh itu, selain pendengaran rayuan, pihak pendakwaan, mahkamah juga akan mendengar status dua representasi yang dikemukakan Ahmad Zahid 71. Panel 3 hakim yang diketuai Datuk Haria Said Ismail menetapkan tarikh baharu itu selepas Peguam Datuk Hisham Teh Pok Tek yang mewakili Ahmad Zahid memaklumkan pihaknya baru memfailkan representasi kedua pada Februari lalu. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Datuk Azman Abdullah dan Datuk SM Komiti Supia. Pada prosiding itu, Hakim Hadharia turut mengingatkan semua pihak bahawa panel bersidang telah bersedia untuk mendengar rayuan hari ini meskipun ia melibatkan nota prosiding yang banyak. Kata Hakim, saya baca rekod rayuan dari A hingga Z. Sampai kes lain pun saya tak sentuh. Nota prosiding terlalu banyak, beribu-ribu muka surat dan memang memenatkan. Saya tidak mahu cakap banyak sebab pihak pendakwaan pun tiada bantahan terhadap permohonan penangguhan. Saya beri tarikh akhir, saya mahu semua perkara berkaitan representasi diputuskan, ujar beliau. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar, tidak membantah sekiranya penangguhan dibenarkan mahkamah. Dalam petisyen rayuan pada 29 Disember 2022, pihak pendakwaan mengemukakan 14 alasan yang memfokuskan kepada penemuan fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi mengenai persoalan sama ada terdapat unsur rasuah dalam pemberian dan penerimaan wang dalam kes itu. Pada 23 September 2022, Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan Ahmad Zahid yang kini Timbalan Perdana Menteri daripada semua pertuduhan itu selepas memutuskan bahawa pendakwaan tidak berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Pihak pendakwaan kemudian memfailkan notis rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Ahmad Zahid Hamidi kemudian mengemukakan representasi pertama kepada Jabatan Peguam Negara AGC pada Januari 2023, manakala representasi kedua pada Februari tahun ini untuk pertimbangan AGC untuk tidak meneruskan rayuannya. Ahmad Zahid menghadapi 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada syarikat Alta Kiranas dan Berhad UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta untuk mengekalkan perjanjian kontrak untuk membekalkan sistem bersepadu VLN. Ahmad Zahid yang juga bekas Menteri Dalam Negeri didakwa melakukan kesalahan itu di Seri Satria, Persin 16, Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Beliau juga memohon dibicarakan terhadap 33 pertuduhan pilihan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan iaitu didakwa atas kapasitinya
sebagai Menteri Dalam Negeri atas tuduhan menerima rasuah berjumlah Singapura dolar 13.56 juta berhubung sistem Valen antara tahun 2014 dan 2017. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zaid didakwa memperoleh untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.150.000, RM 3 juta dan 15,000 Swiss franc dan US dollar 15,000 daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Ahmad Zaid didakwa melakukan kesalahan itu di rumah sama antara Jun 2015 dan Oktober 2017. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu tiada lagi penangguhan rayuan pembebasan Ahmad Zaid Hamidi 9 September ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya suara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkumandang mengulas tentang isu stalking dengan kalimah Allah. Saudara, isu ini memang sangat panas. Namun demikian, ini komen lebih hebat, lebih afdal dan bijaksana daripada Perdana Menteri Malaysia yang juga terkenal sebagai Perdana Menteri Perpaduan Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, mesti ada tindakan, tapi jangan hukum melampau. Itu komen Anwar Ibrahim berkait dengan isu stalking. Sangat tegas, sangat bijaksana, tetapi juga mengambil kira sentimen perkara yang mustahak. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, kontroversi membabitkan isu stalking yang tertera kalimah Allah baru-baru ini perlu disiasat dan diambil tindakan mengikut garis panduan undang-undang. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu mengatakan bahawa negara kita ini adalah negara berundang-undang. Tiada seorang pun di Malaysia ini boleh mengambil tindakan mengikut suka hati rasa sendiri berkait dengan perkara apapun di Malaysia. Ianya bukan berkaitan emosi, tetapi harus mengikut undang-undang. Kerana negara ini diikat oleh undang-undang. Namun demikian, Anwar Ibrahim menegaskan hukuman terhadap pihak terbabit tidak seharusnya berlebihan. Pandangan saya jelas, kata Anwar Ibrahim. Ada laporan, ada keterlanjuran. Mesti ada tindakan segera. Kemudian keputusan mengikut jalur hukum, kata Anwar. Mesti maju terus. Kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu yang berpanjangan? Satu perkara yang menarik perhatian kita apabila Anwar Ibrahim kata, mesti maju terus. Dengan kata yang biasa kita cakap, mesti move on. Tapi mesti diberi hukuman dan mesti diambil tindakan, kata Anwar. Tapi kita mesti move on. Kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu ini berpanjangan? Soal Anwar Ibrahim. Ada laporan, ambil tindakan, kata Anwar pada majlis berbuka puasa bersama petugas media di Putrajaya malam tadi. Kata Anwar, dia berharap agar isu itu dapat ditamatkan. Jangan ada penghinaan terhadap agama, apalagi Islam, kata Anwar Ibrahim. Jangan kita terus dengan perbincangan ini, seolah-olah ada malapetaka besar dalam negara ini. Ambil tindakan tegas, segera, kata beliau. Dan kita kemudian harus maju dalam lapangan yang nak kita terokai. Hukuman pun janganlah hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan sebagaimana kita juga lakukan kesalahan. Janganlah seolah-olah macam mendera orang lebih dari yang sepatutnya, kata Anwar. Mengenai ahli politik dalam kerajaan yang dilihat bertikam lidah mengenai perkara itu, Anwar Ibrahim berkata, kerajaan adalah demokratik
dan percaya kepada kebebasan untuk bersuara secara kritis. Dalam kerangka badan politik yang bebas dan demokratik, tak boleh diikut sistem walak. Dalam parti yang mengekang pemikiran bebas, ia tidak mengizinkan. Kita membolehkan, kata Anwar Ibrahim. Kontroversi tercetus minggu lalu apabila gambar stoking yang tertera perkataan Allah dan dijual di kedai kekemat Bandar Sunway tular di media sosial. Susulan kekecohan itu, kekemat mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan mengesahkan bahawa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stoking berkenaan. Ini termasuk menamatkan kontraknya dengan Zin Jian Chang Sendirian Berhad, sebuah syarikat yang berpengkalan di Batu Pahat, Johor. Pembekal itu sebaliknya menyalahkan Mu Mian King Hoseri kerana tersilap menghantar stoking berkenaan, di mana mereka kemudiannya telah terlepas pandang produk tersebut. Pihak polis ketika pemeriksaan ke atas kilang Zin Jian Chang hanya menemui 5 pasang stoking tertera kalimah Allah dan kesemuanya telah ditarik balik dari kekemat. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh antara yang lantang menggesa kekemat diboikot meskipun selepas ditegur 3 menteri kabinet. DAP turut menyuarakan rasa tidak setuju dengan pendirian sayap UMNO itu. Isu stoking, itulah dia suara komen daripada Anwar Ibrahim yang amat tegas dan bijaksana. Inilah Perdana Menteri yang kita harap-harapkan. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menjaga perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.